Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik pelajaran kita yang ke tajuk yang ke berapa? Yang ke-6. Tajuk bab yang ke-6. Bab isbaril wudu. Ini kita buat sikit ulangan tentang kitab Fathul Bari. So kitab Fathul Bari ini ialah syarah kepada kitab Bukhari. So kitab Bukhari ini semua orang tahu dia seafdal-afdal kitab hadis. Jadi syarah yang paling afdal ialah kitab Fathul Bari. Sebab tu kita pilih untuk mengaji dia. Bukan nak mengaji sampai habis, tak mungkin habis. Habis homework kita dulu baru habis. Tapi kita lalu-lalu juga ni supaya kita dapat sedikit sebanyak maklumat yang diterangkan oleh Ibnu Hajar Fathul Bari. Jadi kenapa Fathul Bari ni dianggap sebagai kitab yang paling afdal? Satu, kerana dia jami'. Jami' tu yang komprehensif. So dia mengumpulkan ke semua syarah-syarah yang dulu masuk ke dalam tu. Bukan dia kumpul masuk semua tu, tak. Ulasan-ulasan yang digunakan oleh ulama-ulama yang terdahulu dalam mensyarahkan hadis tu, mana-mana yang ada, so dia akan masukkan. Kalau sekiranya perlu dia akan masukkan. Masukkan dia sama ada dia ambil perkataan demi perkataan ataupun dia buat ulasan. Ataupun dia buat kritikan. So dengan mengaji dia ni satu, seolah-olah kita dah membaca syarah-syarah yang terdahulu. Macam syarah Ibnu Battal, kan? Syarah Karmani. Yang kedua, kelebihan Fathul Bari ni ialah dia mensyarahkan semua aspek. Yang ni jami' dari segi dia mengumpulkan ke semua syarah-syarah, masukkan dalam syarahan dia. Yang kedua, dia mensyarahkan bentuk syarah itu bentuk komprehensif juga. So bentuk syarah bentuk syarah dia pun komprehensif juga. So maknanya syarah dia tu meliputi semua aspek hadis. Sama ada aspek sanad, mana kita panggil rijal, ataupun aspek matan. So matan tu apa-apa saja yang ada dalam hadis tu. Jadi kadang tu hadis tu susah perkataan dia. Jadi dia bahas dari segi lurah. Kadang hadis tu metaforik sikit. So dia akan huraikan dari segi balaghah. Kadang hadis tu ada hukum hakam. So dia akan huraikan dari segi fiqh. Kadang hadis tu menyentuh masalah akidah. So dia akan sebut masalah akidah. Jadi semua apa-apa yang ada dalam hadis tu, kita lihat Ibnu Hajar ni, dia mahir betul lah dalam semua bidang. Jadi dia boleh sentuh. Sentuhan dia sedikit walaupun sedikit, tapi untuk orang yang mengaji sudah cukup untuk menimbulkan keinginan untuk menggali ataupun untuk kita expandkan lagi lebih detail lagi tentang apa yang dia bincangkan. Ini antara kelebihan Fathul Bari. Kemudian syarah-syarah yang datang kemudian tu sikit-sikit tu semuanya follow dia je lah. Follow dia, ada yang ambil bahagian sanad saja, ada yang ambil bahagian matan sahaja. Sebab kitab dia ni besar. Okay. Yang kemudian kita tengok metodologi, manhaj. Manhaj ataupun kita panggil metod. Metodologi Ibnu Hajar dalam menghuraikan syarah Bukhari. So metod dia ni kita boleh tengok dalam matan dia lah. Metod dia, ni saya bagi contoh metod dia. Metod yang pertama dia letakkan bab. Ini bab ni memang Bukhari letak je kan.
Ini bab ni memang Bukhari letak. Selepas bab ni, ini pun Bukhari juga. So ini kita panggil tarjamatul bab. Tarjamatul al-bab. Tarjamah. Tarjamah bab. Tarjamah bab artinya tajuk lah. Tajuk kepada bab-bab yang dibincangkan. Ini Bukhari letak. Ini Bukhari dalam Bukhari. Kemudian kita ada sini, selepas bab ni biasanya Imam Bukhari letak apa? Letak hadis mu'allaq kita panggil. Hadis mu'allaq. So hadis mu'allaq ni ialah hadis juga. Tak kira lah hadis ke, betul athar ke apa ke. So dia, sanad dia tak penuh. Sanad ni sebab kita panggil mu'allaq artinya gantung. Tergantung. Hadis tu tergantung, tak ada sanad. So dia akan datangkan. Dia akan datang sini untuk kadang-kadang nak sokong tajuk dia. Sokong kan. Lepas tu lah barulah dia datangkan main hadis. Ini kita panggil main hadis. Main hadis dalam bahasa Arab kita panggil hadisul bab. Hadis bab. Hadisul bab. Nah ini Bukhari lah kan. Jadi Ibnu Hajar, dia pun ikut cara Bukhari juga. Yang pertama dia akan sentuhkan makna tajuk ni Imam Bukhari nak cerita tentang apa. Kemudian dia akan huraikan hadis yang tergantung ni, apa tujuan Imam Bukhari letakkan hadis yang gantung ni. Sedangkan main hadis dah ada sini. Main hadis dah ada sini, kenapa dia letakkan satu hadis yang lain yang bukan main hadis. Ini akan dihuraikan Ibnu Hajar. Yang pertama, kalau hadis tu tak ada sanad, so dia akan sebut sanad tu. Maknanya yang ni tak ada sanad ni kan. Terus tak ada sanad ni ada di mana sanad. Dan dia buat satu buku, satu kitab nama dia Taghliqu Ta'liq. Taghliqu at-Ta'liq. Mengunci benda yang tergantung. Maknanya menyelesaikan benda yang tergantung. Kunci maknanya tak ada orang boleh buka. Dia je pandai buka. Ni gantung-gantung sini tak pandai orang buka. Tergantung situ. Cara nak buka dia supaya bebas. Ibnu Hajar ada. So dia buka. So, semua sanad-sanad yang ada dalam hadis mu'allaq ni telah dicari oleh Ibnu Hajar. Cari ni. Bukhari ni ambil mana ni? Bukhari ni ambil mana? So dia muatkan di sini. So kadang-kadang dia tulis penuh. So kadang-kadang dia kata apa kita tengok kitab akun. Dalam kitab akun yang ada. Cari sendiri. Okay. Lepas tu barulah dia akan huraikan satu persatu rawi. Sini dulu. Dia tak ambil semua warid. Kalau kita nak cari biografi ringkas tentang setiap rawi tu, kita kena tengok kitab lain. Kitab syarah lain. Syarah Qastalani. Irsyadus Sari kita panggil Qastalani. Kalau syarah Qastalani ni, dia akan sebut sebiji-sebiji. Walaupun benda tu berulang, misalnya Malik ni, setiap hadis ada Malik kan. So dalam syarah dia akan sebut Malik siapa? Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Malik, Abdullah bin Maslamah nanti, nama lengkap tapi kunyah dia siapa, Abu ke, ada Abu ke, tak ada Abu ke, Abu. So dia akan terangkan sini. Ini Qastalani. Tapi Ibnu Hajar bukan begitu. Ibnu Hajar dia akan tengok mana rawi yang dia rasa dia nak huraikan. Kadang rawi tu ada masalah dari segi nama ke apa kan, dia berjaya menyelesaikan masalah tu. So dia nak terangkan sikit kepada kita. Jadi untuk semua rawi ni, nak tahu semua rawi, so kita tengok kitab syarah Irsyadus Sari oleh Qastalani. Malah untuk orang yang mula-mula tahu bahasa Arab, orang yang nak mengaji Fathul Bari, nak mengaji Bukhari, seeloknya kalau nak cepat habis tu, dia baca syarah Irsyadus Sari oleh Qastalani. Sebab dia tak panjang bincang dia. Dafa'ah ni makna apa, ni makna apa, jalan gitu. Kan? So Ibnu Hajar tak, dia hurai dengan terperinci. Selepas tu barulah Ibnu Hajar akan huraikan matan ni, dalam matan ni. Selepas ada rawi-rawi yang sedikit ni, dia akan huraikan
matan-matan ni. Dan huraian dia macam saya sebut tadi, so kadang-kadang dia menyentuh masalah bahasa, kadang-kadang menyentuh masalah hukum hakam, kadang-kadang masalah nahwu, tata bahasa. So kenapa baca baris gini ni? Kenapa baca gini? Kenapa baca gini? Kenapa baca gini? Disentuh oleh Ibnu Hajar. Itu sebuah sedikit tentang manhaj ataupun metodologi yang digunakan oleh Ibnu Hajar dalam menghuraikan syarah Bukhari. Sekarang ini kita masuk bab yang ke-6. Bab yang ke-6, kalau yang ada terjemahan tu tengok terjemahan aja. Tapi sambil-sambil tu tengok sini. Baca terjemahan tu tengok sini. Okay. Yang ke-6, bab yang ke-5 tentang takfif fil wudu'. Takfif fil wudu', meringankan. Dalam wudu' tu kita ringankan. Maksudnya, maksud ringan di sini sepatutnya 3-3 tapi buat 1 kali saja basuhan. Ataupun 2 kali saja basuhan. Seolah-olah bila kita mengaji sini, kita pun nak bertasahul. Alah, Nabi pun buat sekali aja, kita pun buat sekali. Jadi kita jadikan itu sebagai satu tabiat kita. Jadi seolah-olah aula kerana ikut sunnah. Padahal Nabi buat tu, hadis ni dia kata kadang-kadang aja buat. Dan in case berlaku nak cepat-cepat kan, untuk kita datang lewat masjid, takkan nak 3-3. Orang dah solat dah, orang dah berjemaah dah. Takkan kita nak bersunnah-sunnah lagi, full kita buat situ. So kita ambil lah ikut cara takfif ni, cara ringan. Tapi kalau dalam keadaan biasa, kita pilih yang aula. Sebab itulah Imam Bukhari kata, aku takut orang silap sangka sini, so aku buat satu tajuk. Ni takfif. Yang ni, selepas ni kata, ni, buat betul-betul. Ambil wuduk betul-betul. Kita panggil isbah. Sebab menyatakan ambil wuduk secara betul-betul. Isbah. Makna betul-betul sini ialah ambil sepenuhnya lah. Melatakan air. Kalau boleh gosok tempat tu. Boleh penuhkan air. Kalau tiga kali. Kalau limitnya 3 kali, sampai 3 kali. Babu isbaghi wudu. Jadi hubungan tajuk 6 dan tajuk 5 tadi, seperti yang anda beritahu tadi kan, mana yang ni untuk mengelakkan daripada silap sangka orang mengatakan bahawa itulah sunnahnya. Itu sunnahnya yang macam ni. Yang daily yang sepatutnya buat macam ni. Isbah wudu. Tapi Nabi tidak isbah wudu ni dalam kes-kes yang tertentu sahaja. So, isbah daripada asbara. Kalau mengaji bahasa Arab, asbara. Asbara maknanya mengkomplitkan sesuatu dengan tidak meninggal sedikit pun kekurangan. Dengan asbara, yusbiru. So masdar dia isbag lah. Isbarun. Isbag. Mengkomplitkan. Orang Arab kan, dulu dia kata dia ada dar'un sabiun. Daripada sabara kan ni? Sabara. Dar'un ni perisai. So perisai dia ni penuh tangan, penuh baju, penuh tubuh. So maknanya dia guna perkataan sabara ni dia penuh. So perisai dia perisai yang penuh badan. So babu isbabil wudu. Okay, ni kita panggil apa? Tarjamatul ba'. Tajuk kepada ba'. Wa qala Ibnu Umar. Berkata Ibnu Umar. Isbagul wudu' maknanya dia al-inqa. Ni belum huraian lagi. Ibnu Umar kata maksud isbal wudu' tu ialah inqa. Makna izalah. Membuang segala kotoran. Tak basuh saja tak cukup basuh saja, gosok. Sebab Ibnu Umar ni nanti dia akan cerita, dia tu berjalan kaki ayam. Banyak jalan kaki ayam. So mana kalau basuh tadi, istilah dia gosok betul-betul lah kaki dia tu. Nah ini kita panggil inqa. Sedangkan isbah tu bukan inqa. Sebagaimana melatakan air. Tapi maksud wuduk ialah betul-betul. So betul-betul tu lah maknanya kalau kita berkaki ayam, so mestilah kita kena betul-betul bersihkan. Tak memadai dengan melatakan air ke bahagian anggota. Hadis ni diriwayatkan oleh hadatsana Abdullah bin Maslamah ataupun terkenal dengan nama Kak Nabi. Ini anak murid Imam Malik lah. Malik. Malik ni Imam Malik.
daripada Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah. Ini yang terkenal sebagai seorang, kalau kita nak kata sirah kan. Sirah, tak ada orang yang lebih mahir sirah dari segi asah sirah. Sirah yang sahih, yang tepat sikit, sirah yang dibawa dia, yang disampaikan oleh Musa bin Uqbah, ahli sirah. Daripada Quraib. Quraib ni hamba kepada Ibnu Abbas. So Quraib maula hamba kepada Ibnu Abbas. So Quraib ni ambil hadis ni, dia dengar daripada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Ini pun pembantu Rasulullah. Usamah bin Zaid. Pun dia panggil maula juga. Yang Rasulullah pelihara dia. Zaid ni pun anak angkat dia dah kan. Zaid bin Harisah. Dia pun sama juga. So dia ni memang orang yang cinta kepada Nabi, setelah duduk dengan Nabi. Sampai cicing dia pun bubuh. Kalau kita kan tulis nama Habib situ. Pencinta kepada Rasulullah. Dia ada cincin dia. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni dia kata annahu sami'ahu. So dia dengar daripada Ibnu Abbas yaqulu. Dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dafa'a artinya afadha. Bertolak. Bertolak ni musim haji. Musim haji, masa buat haji tu, masa Rasulullah duduk di Arafah, so nak pergi Muzdalifah. Ni cerita daripada Arafah nak pergi Muzdalifah. So dafa'a Rasulullah pun bertolak daripada Arafah. Bukan daripada Arafah ni, bukan daripada tempat yang bernama Arafah. Daripada hari Arafah. So Arafah dalam bahasa Arab, hari Arafah. Kalau tempat Arafah tu kita panggil Arafat. Arafat. Dia ada ta ni panjang, Arafat. Maknanya tempat dia banyak. Orang duduk seliling bukit semua, kawasan-kawasan situ tu semua panggil Arafat. Tapi mana 9 Zulhijjah tu, ini kita panggil Arafat. So Rasulullah bertolak daripada hari Arafah. Daripada hari Arafah tu Rasulullah bertolak, maknanya 9 Zulhijjah. Hatta idza kana, masa bertolak tu sehinggalah Nabi sampai di lereng-lereng bukit, dia panggil Syi'ab. Sampai di lereng-lereng bukit. Tapi dia ada alif lam di sini. Maknanya bukan lereng bukit yang ditentukan khas untuk orang pergi haji. Ini kita panggil, kalau ngaji bahasa Arab, kita panggil alif lam lil ahdi. Khusus yang tu aja. So bila Rasulullah sampai kat Syi'ab tu, Rasulullah pun turun nazalah daripada unta, fabala. Lalu Rasulullah pun bala dia, Rasulullah pun buang air kecil. Lepas tu summa tawadda'a. Kemudian Rasulullah berwuduk. Dan riwayat lain sebut Rasulullah berwuduk dengan air Zam-Zam. Berwuduk dengan air Zam-Zam. So walam yusbighil wudu'a. So Rasulullah tidak completekan, maknanya yang tidak macam, bukan makna tidak komplit sini, maknanya Rasulullah ringkaskan sini. Lawan yang sini tidak ringkaslah, isbah ni. So Rasulullah tidak isbah. Makna tidak isbah, meringkaskan wuduknya. Mungkin ambil sekali je, satu-satu kali je. Jadi pembantu dia ni siapa? Usamah bin Zaid. So dia yang membantu kalau Rasulullah nak berwuduk, ambil air jiruh kepada Rasulullah. Dan dalam satu riwayat yang lain sebut, dia yang tolong jiruhkan air kepada Rasulullah. Jiruh nak berwuduk. Setelah Rasulullah berwuduk, aku pun beritahu Rasulullah, as-salata ya Rasulullah. As-salata ya Rasulullah. Salat ke ya Rasulullah? Salat ke ya Rasulullah? So baca bagi atas ni kemungkinan maksud dia galakkan. Maknanya salat ya Rasulullah, salat. Salat. Kenapa tak solat ya Rasulullah? Salat ke? Salat. Ataupun maksudnya ya Rasulullah, kamu nak solat ke ni? Atau salli ya Rasulullah. Adakah kamu nak solat? Jadi kalau kita terjemah lafzi sini susahlah. So nak kena tengok as-salat tu maksudnya adakah kamu nak solat? Lalu Rasulullah Rasulullah jawab, as-salatu amamaka. Solat depan kamu nanti. Mana aku bukan nak solat sekarang ni, aku nak solat di Muzdalifah. Rasulullah pun terus
farakiba, naik kenderaan dia. Menaiki kenderaan dan memancunya. Falamma ja'al Muzdalifata. Apabila Rasulullah sampai ke Muzdalifah. So biasanya ja'a kita guna ja'a ila kan? Sampai ke Muzdalifah. Muzdalifata. So bila buang ila, dia akan jadi buang harfu jar kita panggil hazaf khafid. Buang harfu jar dia akan baca bagi atas, nasab. So faja'a Muzdalifah. Ja'a Muzdalifah. Rasulullah sampai di Muzdalifah, Rasulullah pun turun dari unta dia, nazala, berwuduk pula, fatawadda'a. Jadi ulama bengong-bengong semua, fikir macam mana ni, berwuduk pula ni, batal wuduk ke ataupun ini mengulangi wuduk, dipanggil i'adatul wuduk. Ataupun kita panggil tajdidul wuduk. Ini akan dibincangkan oleh Ibn Hajar sekejap lagi. Setengah fuqaha kata kan, kalau kita dah ada wuduk dah, kalau kita tak guna lagi wuduk tu, untuk solat ke, untuk baca Quran ke apa ke, kita tak boleh berwuduk, makruh berwuduk semula. Jadi hadis ni seolah-olah dia boleh jawab kan apa tawaddu'a mungkin Rasulullah batal wuduk sini. Fa asbagha al-wudu'a. Lalu Rasulullah pun tidak sebagaimana yang sini kan, yang ni merengkaskan, yang ni memenuhkan. Fa asbagha al-wudu'. Mengambil wuduk dengan betul-betul. Meratakan air, memenuhkan segala anggota, mengambilnya dari segi bilangan penuh 3 kali. Summa uqimatis solat. Kemudian didirikan solat. Ada iqamah lah. Iqamatis solat. Lepas qamat, Rasulullah pun fasallal maghriba. Rasulullah pun solat maghrib. Sekejap. Summa anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi. So orang yang berserta dengan Rasulullah tadi, anakha maknanya mendudukkan. Unta ni, kalau kita dudukkan dia, kita panggil anakha. Kalau kita panggil tambak je lah kan. Kemudian mereka semua, setiap manusia, setiap sahabat, anakha menambat setiap unta mereka, ba'irahu fi manzilihi, di tempat perkemahan masing-masing. Manzil dia panggil tempat tinggal, tempat turung lah. Nazala kan. Nazala isi makan dia, mana tempat turung kita panggil manzil. Akhir sekali lama-lama dia digunakan untuk mana? Rumah. Yang ni makna lughawi lah. Takkanlah sahabat ada rumah situ. Tambak di tempat turung, tempat perkemahan dia. Di manzilihi. Ini semayang maghrib dekat-dekat dengan Isya. Summa uqimatil Isya. Kemudian diqamatkan semayang Isya. Sebab tu setengah kata tak, ini bukan apa? Bukan jamak. Bukan jamak hakiki, ini jamak suri je. Jamak suri je maknanya semayang dalam waktu dia, maghrib tu semayang waktu. Tapi dekat-dekat dengan Isya. Ada setengah kata tak, ini memang semayang jamak. Summa uqimatil Isya fa shalla. Kemudian diqamatkan solat Isya, lalu Rasulullah pun solat. Shalla. Dan between maghrib and Isya, antara maghrib dan Isya tu, walam yusalli. Nabi tak solat apa-apa solat pun, tak sembahyang sunat apa. Walam yusalli bainahuma. Jadi mana kita panggil tarjamatul bab dia nya? Mana kita nak sabitkan? Ini kita panggil isbah kan, tajuk dia ni. So tajuk dia ni untuk hadis. Untuk hadis, main hadis. Ada tak lafaz-lafaz yang menjadi bukti kepada tajuk dia? Tadilah kan, fa asbagha al-wudu'a. So Rasulullah mengkomplitkan wudu. Mengkomplitkan wudu. Ini kita panggil, inilah syahid dia nya. Syahid. Syahid maknanya dalil dia. Bukti dia yang sini dengan yang sini. Padanan dia. Okey. Dalam setiap kitab Bukhari ni, Fathul Bari yang moden punya lah. Kalau zaman dulu tak ada ni. Untung di antara cara pengajian moden sekarang ni, selepas tu dia beritahu hadis ni ada kat mana. Kalau hadis nombor hadis kita ni 139. Ni hadis kita ni sekarang nombor 139. Sebab Bukhari ni terkenal seorang yang menghidangkan hadis berulang-ulang kali di tempat-tempat yang lain. Jadi hadis ni dia kata ada di nombor 181, 181, 1667, 1669,
1672. So kalau orang rajin dia pergi tengok. Tengok sini untuk faham hadis ini. Masa kalau kita buat semakan macam ni lah, barulah kita tak mengantuk mengaji. Baca kitab Bukhari ni tak mengantuk, kita pergi cari sini buat perbezaan. Tadi kita beritahu Ibnu Hajar yang pertama sekali syarah, dia akan syarah Tarjamatul Bab. Tajuk Babu Isbaghi Wudu. Sebelum ni kita dah sebut, dia akan bahaskan mana yang dia pilih rasa nak bahas. Sekarang ni dia nak bahaskan, mana dia nak uraikan dari segi bahasa. Ramai dah orang tak tahu perkataan asbagha yusbiru. Isbah ni apa makna? So isbah, kalau kita tengok kamus, makna dia fil lughah, makna dalam kamus, makna dia itmam. Itmamu. Menyempurnakan. Complete. Kalau kita buka kamus pun memanglah kamus. Yang buka kamus. Kalau buka kamus, ngaji bahasa yang tinggi-tinggi, kalau bahasa Inggeris kita tengok kamus Lane, lexicon. Kamu ni tak boleh pakai. Tengok kamus ni. Kamus ni barulah dia sama dengan kita tengok kamus Lisanul Arab. Asbagha kan? So kita nombor 4 Nombor 4 asbagha. So asbagha mana? He made it complete, full, ample, sama. Tapi without guna syarat-syarat. Tanpa adanya kesebaran kekurangan. Baru panggil isbah. So Allah berguna. Asbaghallahu alaihi ni'mata. So Allah telah memberi nikmat kepada dia, full nikmat. Full nikmat. Kalau kita kata orang tu dia beri nafkah kepada keluarga dia, asbagha lahu fi nafaqah. Kan? So mana kalau beri asbagha ni complete lah dia bagi. Tak pernah tak cukup. Cukup complete. Ni tengok wudu. So asbaghal wudu maknanya perform wudu completely. Sampai ke tempat-tempat yang proper. Tempat-tempat yang sepatutnya kena sampai air tu, sampaikan. Dan tunaikan hak-hak semua anggota. Satu lagi makna asbagha yusbiru, selain daripada mana tu, mana dia luas. Banyak. Panjang. Macam tadi kan? Dar'un tadi kan? So dar'un ni perisai tu, kadang-kadang duduk di tangan tu, so dia kena panjang. Baju pun dia kena panjang. Bawah coat dia tu, coat mail tu. Coat of mail kan? So baju perisai dia tu. Jadi kalau kita tengok secara terperinci ni, barulah boleh faham hadis tu. Seeloknya. Sebab bahasa Arab ni dia dalam. Dia tak guna ikmal ke sini. Babu ikmalil wudu. Ikmal pun makna komplit juga. Tapi dia tak ada makna kekurangan-kekurangan tu diisi. Jangan sikit pun tertinggal. Okay, kemudian dia tengok, dia beri kita sini, yang tadi kan, yang dar'un tadi kan, sini. Mana dar'un tu? Yang sini. So asbagha sini guna untuk perisai. So perisai ni tengok. Memang pun sinilah. Wa minhu dar'un sabiun. Mana perisai yang penuh, yang panjang. Kalau lebar, kalau bahagian panjang. Tutup penuh body orang yang memakainya. Okay, sekarang ni dia huraikan nombor 2. Cuba tengok. Yang ni sikit aja dia hurai dari segi bahasa. Isbah. Kemudian dia akan huraikan ni kita panggil apa? Ta'liq. Gantung. Hadis yang tergantung. Kita panggil ta'liq, sama ada kita panggil ta'liq ataupun kita panggil mu'allaq. So kalau orang pandai bahasa Arab tak perlu hurai dah lah. Senang-senang kalau kita, sebab kelas kita ni ada yang pandai bahasa Arab, ada yang tak pandai. So kata boleh guna dua-dua. Ta'liq pun mu'allaq. Cara guna dia tu yang untuk orang yang tahu bahasa Arab. Bila nak guna ta'liq, bila nak guna mu'allaq. Makna sama je. Matlamat tu sama je. Gantung. Wa qala Ibnu Umar, isbagul wudu al-inqa. Makna isbag wudu ni ialah inqa. Izalah. Buang kotoran. Supaya cuci bersih. Ini panggil ta'liq kan? Hadha ta'liq, tengok. Dia guna perkataan ta'liq. Gantungan ini, gantung ni, disambung sanad dia completely dalam kitab mana? So, wasalahu Abdul Razak. Dalam kitab dia, kita panggil nama dia Musannaf.
So hadis ni disambung sanad dia dalam kitab Musannaf yang dikarang oleh Abdul Razzaq, orang Yaman. Imam Bukhari tak sempat nak jumpa dia. Apa dulu kita dah beberapa kali dah beritahu, Imam Bukhari memang nak jumpa dia tapi tak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjumpa. So dalam Musannaf Abdul Razzaq, so kalau kita rajin kita boleh carilah. Cari dalam Musannaf Abdul Razzaq tu ada kata kitab sebagaimana yang dia dakwa. Okay, kita buka. Ni kan. Ini saya dah tolong cari kan. Dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq ni, hadis nombor 73. So hadis tu dia kata daripada Abdul Razzaq, daripada Ibnu Jurayj, daripada Nafi', bahawa Ibnu Umar dia kata anak murid Ibnu Umar ni, hamba dia ni, Nafi' ni, maula dia cerita tentang cara Ibnu Umar ni ambil wudu. So kana fi tawaddu'ihi, adalah Ibnu Umar ni dalam mengambil wudu, dia akan yunakki rijlaihi. So dia akan gosok betul-betul. Gosok betul-betul rijlaihi. Ini panggil inqa' tadi. Inqa' tadi. Gosok betul-betul dua kaki dia. Wa yunazzifu asabi'a yadayhi. Dan dia bersihkan betul-betul celah-celah tangan dia tadi. Asabi' makna jari-jari. Kedua tangan dia berserta dengan jari-jari yang ada pada kaki dia tu. Yang itu asabi' yadayhi ma'a asabi' rijlaihi. Wa yutbi'u dhalika hatta yunaqqih. So dia buat tu benda tu secara berturut-turut sehingga dia pastikan betul-betul, bukan dia kata bersih. Tak ada bersih tak? Dia pakai betul-betul inqa'. Inqa' maknanya tak ada dah langsung kotoran-kotoran tu. Yunaqqi. Tapi kalau kita baca yang Ibnu Hajar ni seolah-olah Ibnu Umar kata isbagul wudu ialah inqa'. Gini kau kata-kata dia. Nah, ini salah satu manhaj Ibnu Hajar. Kadang-kadang dia buat satu kesimpulan daripada hadis tu. So seolah-olah pendapat Ibnu Umar ni ialah isbagul wudu makna inqa'. Mana ada perkataan Ibnu Umar kata isbag ni ialah inqa'. Perbuatan dia tu diterangkan oleh Nafi'. Perbuatan tu inqa'. Jadi inilah seolah-olah kefahaman Ibnu Umar terhadap cara berwudu, iaitu dengan isbah tadi mana inqa'. So kalau tadi saya sebutkan hadis-hadis yang mu'allaq itu diselesaikan, dimasukkan sanadnya, ditunjukkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab dia Taghliqu Ta'liq. Inilah kitab dia akan sebut sini. Sama tadi, sanad yang sama tadi, yang atas tadi. Cuma dia tak bagilah ni hadis ni dengan panjang. Dia pun buat kesimpulan juga sini. So kalau kita tak selidik kan, kita tak cari tu, jadi kita duk faham Ibnu Umar yang kata gini lah. Dia bukan kata gini, perbuatan dia tu. Okay, salah satu metodologi Ibnu Hajar juga, kalau dia ada kesempatan selidik hadis tu, dia akan selidik dari segi sanad dia. So sanad dia kata sanad ni, yang Abdul Razzaq ni, sanad dia sahih. Bi isnadin sahihin. Baik, tadi kita kata makna isbagh ialah itmam. Sedangkan sekarang ni isbagh makna dia inqa'. Jadi dia kata sini, biasanya itmam di sini biasanya ada hubungan dengan inqa'. Ada hubungannya, lazimnya dia panggil. Lazimnya kalau itmam tu inqa'. Nak suruh air tu sampai betul-betul. So bila nak suruh sampai betul-betul, kalau ada daki ke, ada tanah ke apa, mesti kita buangkan tu. Nak pastikan tu sampai. Walaupun kita katakan tanah tu tak apa, dia boleh meresap, air tu boleh masuk dalam tu. Tapi tak, dia nak bersih. Pastikan betul-betul. Dia buang tanah tu. Biar betul-betul. Ini ambil wuduk secara, kita panggil isbagh. Kalau ambil wuduk secara takfir tu tak apa dah. Tanah-tanah sikit-sikit tu, bila dia jenis boleh air boleh sampai kepada anggota badan, tidak memudaratkan wuduk, tidak membatalkan wuduk, tidak dikatakan air tak sampai ke bahagian anggota. So ini kita panggil tafsir lah, macam ini tafsir, mentafsirkan itmam dengan inqa', kerana ada hubungan dari segi lazimnya. Wa huwa min tafsiri syai'. Seolah-olah
mentafsirkan sesuatu dengan kelazimannya macam tu, dengan bila zimihi. Bukan tafsir yang sebiji-sebiji. Sebab dia kata itmam tu sendiri lazimnya berlaku inqa. Yastalzimu inqa'a adatan biasanya. Okay, untuk menguatkan lagi sokongan ni, tadi kan dia kata dia tafsir gitu je. Kalau kita tengok yang tadi, yang Ibnu Umar tadi, kalau ni kan wuduk dia gosok. Tak beritahu ni gosok ni, why tiba-tiba aja gosok kaki betul-betul gosok kaki. Kenapa? Hadis riwayat yang lain terangkan dia ni memang biasanya berjalan kaki ayam. Macam Tok Kenali tu. Dia kan Tok Kenali kita kan, kaki ayam je. Mana-mana kaki ayam. Okay, waqad rawa Ibnu Munzir. So Ibnu Munzir meriwayatkan dengan sanad yang sahih, bisnad yang sahih, anna Ibnu Umar, bahawa Ibnu Umar kana yaghsilu, selalu sahaja membasuh kaki dia, rijlaihi fil wudu, basuh kaki untuk berwudu, dia basuh sebanyak 7 kali. Sab'a marratin. Sedangkan tadi kan sebelum ni kita belajar basuh lebih pada 3 kali, kita panggil zalim kan. Ni 7 kali. Macam mana tu? Maksud yang di sana, kita tak anggap sunat. 3 kali tu kita tak anggap sunat. Bagi kita sunat ni 5 kali lah, 7 kali lah. Yang ni anggap sunat, tapi nak melebihkan dia. Macam Abu Hurairah kan, sepatutnya basuh sampai ke siku aja kan. Tapi dia basuh sampai ke lengan, sampai ke bahu. Kerana nak cari italatul ghurrul muhajjalin tu. Cahaya di hari akhirat, orang yang akan mukanya bercahaya, ada tanda berwudu. Kerana melebihkan bahagian anggota wudu. Sampai 7 kali, kerana pastikan ingkak tadi. Wa ka'annahu balagha. Jadi dia buat 7 kali ni seolah-olah dia nak tunjukkan dia perbuatan dia tu melebihkan. Balagha fihima. Balagha melebihkan dalam basuhan kaki. Bukannya bahagian yang lain, anggota yang lain. Duna ghairihima. Sebab apa? Sebab kaki biasanya tempat kotoran. So, li'annahuma mahallu awsah. Kotoran. Biasanya lah, ghaliban. Sebab li'tiyadihim, bukan Ibnu Umar sahaja. Zaman sahabat tu ramai pun kaki ayam jalan. Li'tiyadihim, mana kebiasaan mereka al-masya, berjalan kaki ayam. Jalan dalam keadaan kaki ayam kita panggil hufatan. Hufat. Telanjang bawah kita panggil hufat. Ni kaki telanjang. So kaki berkaki ayam. Bahasa Melayu tu panggil kaki ayam. Ayam tak pakai kasut. Sebab kita banyak ayam dah bukan kaki lembu dia kata. So Ibnu Munzir tadi tak ada kitab kan? Kitab dia nya kitab Al-Awsat fi Sunani wal Ijma' wal Ikhtilaf. Ini kitab dia. Nama dia Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Ibnu Munzir Naisaburi. Ini satu tempat dengan Imam Muslim lah. Naisapur. Ini hadis. Hadis dia. Hadis dia panjang sikit. Iaitu ringkasan Ibn Hajar. Hadis dia kana waqad kana Ibnu Umar yushaddidu ala nafsihi. Ibnu Umar ni dia punya peribadi dia syadid lah, syadid. Dia berkeras-keras dalam amalan. Fi asya, banyak perkara dia berkeras-keras dalam amalan. Yushaddidu ala nafsihi fi asya'a min amri wudu. Salah satunya tentang berwudu. Min amrihi wudu'ihi min zalika. Akhzuhu li uzunaihi ma'an jadidan. Wa naduhu al-ma' fi aynaihi wa ghaslu qadamaihi sab'an. Tapi orang lain tak. Orang lain tak buat macam tu pun. Dia lebih-lebihkan. Okay, riwayat ni satu riwayat kan? Yang riwayat yang Ibn Hajar ambil tu riwayat yang ni. Hadis 401. Kita tadi hadis 400 ni. Yang ni 401. So hadis ni barulah sebut kana Ibnu Umar yaghsilu qadamaihi sab'an. Kaki je. So Imam Zahabi dia pujilah. Ibnu Munzir dia kata kalau dia tulis kitab ni tak ada orang yang boleh menandingi dia. Biasalah orang Arab kan kalau dia puji tu meninggi-tinggi kan. Tak ada orang boleh menandingi dia.
So kitab dia banyak karangan, kitab mabsut dalam fiqh ada. Yang ni kitab hadis tadi. Tahun 242 meninggal 319. Ibn Munzir. Hijrah. Seorang yang faqih, seorang yang mujtahid. Dan seorang muhaddis lah, dipanggil minal huffaz. Pernah menjadi tok syekh di Mekah. Guru lah yang mengajar di sana. Okey, sekarang ni wallahu alam kata Ibn Hajar. Wallahu alam. So keterangan ni ada orang boleh terang lagi. Setakat ni inilah yang boleh dipersembahkan. Okey, metodologi yang kedua Ibn Hajar ialah setelah dia huraikan ni hadis mu'allaq, dia dah terangkan hadis ni ada dalam Musannaf Abdul Razak dan dia dah terangkan satu persatu makna isbah wuduk ni. Apa benda, kenapa Ibn Umar tu bersikap macam tu? Kerana sikap tasyaddud dia. Seterusnya Ibn Hajar dia akan huraikan rawi yang ada dalam ni. Rawi yang ada dalam sanad ni. So rawi yang dia berkenan untuk dihuraikan Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah. So dia bagi gelaran dia Kak Nabi. Datuk dia lah Abdullah bin Maslamah bin Ka'nab. So Ka'nab tu datuk dia. Bin Ka'nab jadi Kak Nabi. Hadis ni ada dalam Muwatta'. Kalau kita tengok Muwatta' riwayat pertama dia tu, rawi dia, dialah Kak Nabi. Abdullah bin Maslamah Kak Nabi. Tengok dalam Muwatta'. Tengok, kitab Muwatta' terus dengan Imam Malik sebab dia perawi. Dia perawi. So dia yang menyaling. Dia yang menyaling. So hadis ni maknanya perawi dia Malik bin Anas. Macam Bukhari lah kan. Mana dia tulis qala Bukhari situ? Tak ada. Dia terus kepada guru dia. Jadi Abdullah bin Maslamah ni sebab dia perawi hadis, perawi kitab. So terus kepada guru dia lah terus Imam Malik. So Malik tadi kan sanad yang sama. Malik, Musa bin Uqbah, Quraib, kemudian Usamah bin Zaid. So hadis yang sama. Dan sanad dia kata ciri-ciri sanad ni wal isnadu aku buat semakan semuanya orang Madinah belaka. Madaniyun. Semua tinggal di Madinah. So maknanya semua perawi-perawi dia ni tinggal di Madinah. Imam Malik memanglah orang Madinah. Musa bin Uqbah, Madinah. Quraib, lagilah kan? Quraib, Usamah, semua orang Madinah. Lagi, antara ciri keistimewaan sanad ni ialah wa fihi riwayatu tabi'iyyin an tabi'iyyin. Tabi'in dengan tabi'in. Tabi'in meriwayatkan daripada tabi'in. So mana tabi'in? Musa bin Uqbah tabi'in, Quraib tabi'in. Kan Musa tabi'in, Quraib tabi'in. Kemudian dia huraikan Usamah. Usamah ni siapa ni? Usamah bin Zaid. So Usamah bin Zaid ialah mungkin orang tak kenal Zaid ni siapa. So Zaid bin Harisah. Ini ada dalam Quran ni, Zaid bin Harisah. So dia ni adalah maula sendiri. Dia pun hamba Rasulullah juga. Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. So dia pun dipelihara oleh Rasulullah. Ayah dia pun dipelihara oleh Rasulullah. Lahu, dia dengan ayah dia, wali abihi, dengan datuk dia, semuanya jadi sahabat Nabi Rasulullah SAW. Lahu suhbatun. Ada persahabatan dengan Nabi SAW. So kalau nak cari detail lagi tentang dia, mana kita tengok manakib. So manakib setiap sahabat ni, setiap rawi-rawi ni kita ada manakib dia. Manakib ni macam biografi ringkas lah. Cerita tarikh lahir sikit, mati sikit, meninggal sikit, guru siapa. Orang puji dia, ada yang puji ke ataupun orang yang keji dia. Jadi biasanya dimasuk dalam manakib. Wasata'ti akan datang dalam manakib dia. Wasata'ti manakibuhu. Biografi ringkas dia akan diceritakan dalam kitab manakib. Nanti dalam Bukhari ni ada kitab manakib. Fi makaniha, di tempatnya nanti, insya-Allah ta'ala. Seronok kalau kita cari biografi satu-satu ni, dia jadi satu nasihat lah untuk kita tengok. Sebab orang sebut benda yang baik-baik je. Kalau rawi-rawi yang atas-atas ni lah, rawi-rawi yang pelik-pelik tu lah, barulah ada yang kejian lah sebab dia nak kata dia dhaif.
Ada kata dhaif, rawi dhaif, dah sebutlah kedhaifan dia di mana. Tapi kalau rawi-rawi yang sahih-sahih ni, semua yang dicerita tentang kelebihan-kelebihan dia. So Usama bin Zaid ni dalam Bukhari ada 17 hadis. Okay, habis matan sampai situ aja yang sanad hadis. Kemudian dia akan huraikan matan hadis. Ini matan hadis bermula daripada yaqulu sini. Usama kata aku dengar daripada Ibnu Abbas yaqulu sampai sini kan, yaqulu dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinilah. Yaqulu dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So orang tak faham sebab dafa'a ni ada banyak makna. Push pun dafa'a. Mengawal, menahan sesuatu, sebab dafa'a juga. So ini dafa'a apa ni? So dafa'a mana bertolak sini, pergi. Sebab tu dia punya tafsir afadha. So afadha mana? Zahabana, insarafa. Yang tadi kita dah hurai tadi, Nabi pergi bertolak daripada Arafah, maksudnya daripada masa dia ketika hari Arafah. So Nabi bertolak ketika hari Arafah. Bermula pada hari Arafah tu Rasulullah bertolak pergi ke Muzdalifah, singgah di Syekh, turun di Syekh. So apa makna Syekh? Sebenarnya kalau kita mengaji hadis ini, kita kena rasa bangga diri lah. Bangga diri maksudnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebab ini bahasa yang khusus. Orang yang pandai bahasa Arab tak semestinya tahu. Sebab vocabulary dia, vocabulary yang dulu. So maknanya kalau kita tak terjun dalam bidang tu, tak pernah baca dia, walaupun kita belajar bahasa Arab 10 tahun pun, kan, ataupun kita duduk negara Arab apa semuanya, ataupun orang Arab tu sendiri, dia pun tak tahu. Ni yang Ibn Hajar tulis-tulis ni, dia tuju ke orang Ajam ke orang Arab. Tuju kepada orang Ajam, orang Arab lah ni. Ni syarah-syarah ni kepada orang Arab. So orang Arab pun dah tahu dafa'a ni makna apa. So dia tulis afadha. Kemungkinan orang Arab yang baru-baru sekarang ni, dia tak tahu afadha. Dia pun kena kita tanya orang pula, afadha dia pun mana. Sebab tu setengah orang Arab sendiri dia kata, dia beri pesanan kepada orang Arab. Wahai orang Arab, kembalilah kamu kepada bahasa Arab yang tulen. Sekarang ni bahasa Arab yang tulen telah dipegang oleh orang Ajam. Orang Ajam lebih tahu bahasa Arab tulen kita daripada kita. So dia meluahkan perasaan kekecewaannya dia kerana orang Arab sekarang ni tak menghiraukan lagi ketulinan bahasa dia. Serta dia baca Quran pun dia tak berapa banyak faham apa maknanya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, dia pun tak faham benda nazi'at apa benda. Macam kita lah kalau syair-syair dulu, puisi-puisi dulu, kalimah-kalimah dulu, kalau kita tak masuk terjun. Tapi sebab kita ni ada kena mengena dengan agama. Bahasa dulu yang ada kena dengan agama. Sebab tu kita kena ambil perhatian lah benda ni. Okay, so dia huraikan cara baca pun, siap dengan cara baca. Sebab kemungkinan boleh baca syuk, boleh baca syak. Baca syak, kalau baca syak pun, so maknanya people pula, folk. So dia ajar baca syek. Baca kasrah shin tu. Shin pula dia kata kena ada baris, kena ada titik tu, al-mu'jamah. So makna dia tariq, jalan di bukit. Kalau kita lorong lah. Wa tariqu fil jabal. Lereng-lereng bukit. Lereng-lereng bukit tu orang laluan-laluan bukit. So kalau orang mengaji nahwu, dia pun faham lah bila sebut lam di situ, lam untuk ahdi. Lil ahdi. So lam ni untuk makna the, spesifik. Sebab nanti kalau kita mengaji detail-detail, setiap patah perkataan alif lam ni akan diambil kira. Alif lam tu maksud apa? Alif lam makna jinsi ke? Alif lam makna istighraq ke? Makna semua. Ataupun alif lam makna the saja, ahdi. The pula tu the yang macam mana? The yang ada di depan kita ke? Hadir. Ataupun the tu ada dalam kepala kita. So dia panggil zihni. So spesifik macam ni bahasa Arab nak kena sampai tahap tu kita belajar, barulah kita seronok baca hadis yang Quran. Walam yusbighil wudu. So Nabi tidak completekan wudu dia. So tafsir dia khaffafa. Kebetulan ada riwayat pun memang sebut khaffafa. Ganti kepada lam yusbigh wudu ni. Sebut khaffafa. Sebab rawi lain dia sampaikan hadis ni dalam bentuk mafhum.
So mafhum lam yusbighi ni ialah khaffafa. So khaffafa merengkaskan. Meringankan maksudnya merengkaskan. Ambil wudu. Sebab apa? Sebab dalam perjalanan ni nak suruh sampai awal di Muzdalifah. Nak cepat. Wa ya'ti fihi ma taqaddama fi tawjihil hadis al-madhi. Akan datang fihi berkenaan dengan ni ma taqaddama wa ya'ti fihi ma taqaddama fi tawjihil hadis al-madhi. So semua ni akan diulang balik. Yang akan disebut. Dalam hadis ni dia tak banyak hurai sangat, Ibnu Hajar. Dia simpan untuk tempat lain. Okay. Kemudian dia huraikan dari segi nahwu lah. Sebab Arab ni, mana orang Arab bila dikatakan belajar bahasa Arab, bila belajar nahwu lah. Sebab bahasa Arab tu daily dia dah. Cakap tu daily dah. Menulis apa tu daily. Tapi yang dia lemahnya lemah di mana? Lemah di nahwu. Lemah di nahwu. Mana nak kena bahasa Arab tu kena cakap betul, tulis betul, baca betul untuk orang Arab. Kalau kita tak, kita belajar Arab kena daripada awal lagi. Vocabulary pun nak kena tambah, cara menulis pun kena tambah je. Banyak kerja kita. So Arab satu aja. Vocabulary ni sikit makna dia tu kalau yang pelik-pelik sikit akan diuraikan sikit. Kemudian nahwu lah, kena tahu mana nahwu. Kenapa baca baris ini? Ini orang Arab tak tahu. Daripada zaman ke zaman, dia akan semakin lumpuh. Semakin tak mahir cara baca. So dia kata baca fakultu as-salat. Ni tiba-tiba saja baca, aku pun beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, salat ke? So tiba-tiba baca baris atas. Ingat bahasa Arab, mana-mana baris yang di ujung-ujung tu, setiap patah perkataan ada ujung dia. Baris. Kena ada reason. Why? Kenapa kamu baca baris atas? Kenapa baca baris bawah? Nah, ini untuk teks-teks keagamaan khususnya perlu dibaca dengan tepat kerana dia akan menyebabkan perubahan makna. Kadang-kadang akan berubah makna. So, as-salata nasab. Baca dengan nasab. Kita panggil baca baris atas tu kerana nasab kerana ala ighra'. Ighra' mana galakan. Buatlah. Solatlah ya Rasulullah. Solatlah ya Rasulullah. Rasulullah dah berwuduk kan? Rasulullah solatlah, tak apalah, saya jagalah tempat ni. Saya beri galakan. Ya Rasulullah, kenapa tak solat? Solatlah ya Rasulullah, ada masa lagi ni. Galakan. Panggil ighra'. Satu, ighra'. Satu lagi kemungkinan ada hazaf. Kalau ighra' ni tak payah dah hazaf, tak payah ada takdir lagi. Walaupun ada maksud dia makna ilzam. Lazimkanlah kamu untuk solat. Satu lagi hazaf. Hazaf tadilah soalan di sini. Ya Rasulullah, adakah kamu ni nak solat? So aturidu, adakah kamu nak solat? So yang ni dia buat soalan. Nak solat ke ya Rasulullah? Nak solat ke? So kalau nak solat ke ni kena bagi atas lah. Soalan hasfi. So takdir dia aturidu. Kalau nak buat komplit ayat, aturidu. Do you want to pray? Ya Rasulullah, aturidu as-salata. Kebetulan dia kata hadis ni disokong oleh kenyataan ni. Aturidu as-salata ni disokong oleh riwayat yang lain. Wa yu'ayyiduhu qawluhu fi riwayatin. Dalam satu riwayat ada ta'ti yang akan datang disebut fakultu. Usamah kata kat Rasulullah, atusalli ya Rasulullah. Adakah kamu nak solat ya Rasulullah? Kan perkataan atusalli. Okay, dari segi nahwu, boleh tak kita baca as-salatu? Kita tak nak baca as-salata. Yajuz. Boleh. Ar-raf'u. Baca dengan dhammah. Baca dengan rafa'. Tapi kena takdir lain lah. Takdir dia kata, ya Rasulullah, waktu solat dah sampai ni. Dah tiba ni waktu solat. Solat sunat lah sini. Solat sebab wuduk tu. Solat. Suhanat mana? Dah tiba masa. Hanatis solat. Kan kita kata hina tu tak? Hina, when kan? When ni mana masa kan? Bagaimana tu? Hina. Ni lah daripada perkataan hana ni lah. So kita kata ahyanan.
Ada ha, ada ya dan nun kan. Yang ni lah ha ya nun. Daripada ha na. Ahyanan. Jamak kepada hin. Plural dia ahyan. Kita belajar madrasah dulu, dia mungkinlah pengalaman dia kan. So dia tak ajar bahasa Arab yang maksudnya, kalau kita tengok very simple lah, macam jumuk lah. So yang dia penting kan, ni kalau as-salat, plural dia apa, jamak dia apa. Kalau yang ni mati, mudhari' dia apa. Simple aja. Rupanya cara yang dia ajar tu sebenarnya di-apply dalam kitab-kitab, mana yang nak baca kitab yang besar-besar ni. Macam ni lah cara penghuraian yang dilakukan oleh ulama-ulama dalam menghuraikan setiap hadis ke Quran ke apa ke. Jadi kita pun masa mengaji macam tu, jadi bila kita baca kitab jadi ingatlah, oh uslub yang sama tu, gaya yang sama yang kita duk mengaji ni. Gaya belajar dengan gaya yang ada dalam kitab. So kita macam dia sebut hanata. So kita dah tahu hanat, kita dah tahu hana. So kita dah ingat dah hana makna hina dah ada. So ahyana. So kita boleh relate satu perkataan dengan satu perkataan yang lain. Kemudian Rasulullah pun jawab. Qala as-salatu amamaka, kan? Solat depannya. So Rasulullah jawab as-salatu amamaka. Solat duduk depan kamu, nanti kita solat sana. So ni pun dia ajar nahu. Cara baca. Bacanya as-salatu. Bila kita baca bagi hadapan, kena ada reason why. So baca dengan rafa'. Sebab dia alal ibtida', kerana jadi mubtada', kerana jadi subjek, permulaan ayat. Permulaan ayat. As-salat, subjek. Amamaka, predikat. So kalau bahasa Inggeris ada is lah. Salat, pray, is in front of you. Or there, over there. Di sana nanti. So ada is. So sebelah sini dengan sebelah sini kita panggil. Sebelah sini kita panggil. Sebelah permulaan is ni kita panggil mubtada'. Mubtada' juga kita panggil ibtida'. Permulaan. Ini permulaan bukan kamu cari ibtada' ayat itu makna permulaan. Ini makna subjek dalam istilah nahu. Kadang kita guna ibtida', kadang kita guna mubtada'. Macam tadilah. Kadang kita guna ta'liq, kadang kita guna mu'allaq. Sama juga mubtada', kadang kita guna mubtada'. So kadang kita guna ibtida'. Semuanya makna dia subjek. Subjek untuk ayat yang bermula dengan isim, dengan noun. Tapi kalau bahasa Inggeris subjek ni tak gitu. Subjek ni yang apa dia panggil subjek? Zaid Zaid went. Kalau went Zaid, so bahasa Arab tak boleh dah. Zaid ni tak boleh jadi subjek lah. Kan? So bahasa Inggeris ni still jadi subjek. Arab tak boleh dah subjek. Subjek Arab ni kena start ayat tu dengan kata nama, itu subjek. Okay, kalau kita kata tadi as-salatu amamaka. Senang je lah. Ini kita panggil mubtada' kan? Ini kita panggil khabar. So wa amamaka, amma pun dulu kan dia tak ada baris. Dia tak ada ni, baris tak ada. So boleh jadi kita pergi baca bagi bawah, imam jadi. So dah kena baca bagi atas dia kata. So amma tu baca dengan fathah hamzah. Ini adalah khabar dia. Khabaru. So ini mubtada', ini khabar. Ini dia hurai dari segi nahwu. Kemudian dia cuba hurai dari segi fiqh. Maksudnya sini ada masalah fiqh. Maksudnya Rasulullah solat, ambil wuduk tapi tak solat. Biasanya orang ambil wuduk ni untuk buat something. Ambil wuduk untuk baca Quran ke, ambil wuduk. Maknanya benda-benda yang kena ambil wuduk, amalan tu. Solat, sentuh Quran. Wa fihi, dalam hadis ni ataupun di sini dalilun
ala masyru'iyyati al-wudu' lidawami ala taharah. Di sini nak menunjukkan dalil kepada syar'inya, sabitnya dari segi syarak. Wuduk hanya semata-mata untuk dawam, lidawam, untuk kekalkan. Supaya kekal dalam taharah. Maksudnya tak semestinya untuk buat ibadat. Untuk kita ni sentiasa suci. Li'annahu lam yusalli. Kerana Nabi, li'annahu sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi tak guna pun sembahyang tu, air sembahyang tu untuk solat. Lam yusalli bidzalikal wudu. Satu solat pun tak syai'an. Sebab sebelum ni dalam sekarang ni kita dah tahu dah semua boleh. Tapi zaman-zaman dulu masih dipertikaikan. Wuduk tu kalau tanpa nak buat ibadat boleh tak? Itu dipertikaikan. Sekarang ni dia kata masyru'iyah, hadis ni terang-terang sebut tebu boleh. Wa amma man za'ama anna al-murada bil wudu, sebagai orang kata ni wuduk bukan Nabi berwuduk, sebab dia kata wuduk untuk solat saja. Untuk buat baca Quran saja, untuk buat ibadat. Jadi dia kena takwil lah untuk golongan tu. Dia kata tak, ini yang Rasulullah berwuduk, ni bukan wuduk. Maksudnya sebab wuduk kan dari segi lurah pun maknanya air. Dari segi kalau wadu makna air. Mana wuduk maknanya bersuci. Bersuci situ boleh luas makna dia, mungkin makna istinja. Makna istinja. So wa amma man za'ama, adapun orang yang menyangka annal murada, bahawa maksud dengan wuduk di sini adalah al-istinja, maka pendapat dia batilun, tertolak, batil. Sebab riwayat yang lain memang tu sebut sama tu ambil air, jiruskan, tuangkan untuk Rasulullah berwuduk. Ya kan? Sebab kalau kita nak bergantung pada satu hadis saja, memanglah akan jadi masalah macam tadi. Tapi kita kena kumpulkan tadi kan banyak kan. Berapa tadi ni Satu tadi, ni 2, 3, 4, 5 riwayat ada. Ini dalam Bukhari, belum lagi dalam Muslim. Belum lagi dalam. So hadis tu kalau tingkat dia dalam Hasan ke apa semua, kita boleh lagi jadikan dia sebagai tafsir kepada hadis yang ada dalam Bukhari. Macam air tadi kan, dia gunakan air untuk berwuduk. Air apa yang Rasulullah guna bawa tu? So riwayat lain sebut air Zamzam. So bila air Zamzam, Rasulullah beristinja tu pun guna air Zamzam. Jadi akan jadi satu hukum lah, maknanya air Zamzam ni bukan tak apa yang orang kata ini air suci tak boleh nak istinja. Kan dalam riwayat lain liqaulihi fi riwayatil ukhra, kerana ada Usamah kata dalam riwayat yang lain, faja'altu, aku mula menuangkan air. Sabba yasubbu, asubbu alaihi. So aku tuangkan air kepada Rasulullah sambil dia berwuduk. Wa huwa yatawaddau. Dan juga dalam hadis ni kalau kita tengok, mula-mula dia kata walam yusbighul wuduk kan. So mestilah yang walam yusbighul wuduk, dia tidak completekan wuduk. So completekan wuduk apa maksud? Takkanlah istinja tak completekan istinja. Tak completekan istinja pun tak bersih lah. Istinja mesti ada tak complete. Situ tak complete artinya merengkaskan wuduk. Jadi daripada syarah Ibn Hajar ni, tahulah kita bahawa permasalahan fiqh ada isu-isu zaman dahulu masih lagi raw lagi lah. Masih lagi mentah lagi dalam memahami peranan wuduk tadi, hukum wuduk tadi. Okay, sekarang ni dia hurai tentang nazala, Nabi turun fatawadda'a fa asbagha al-wudu'a. Ni turun di mana ni? Yang di Muzdalifah kan? Sampai di Muzdalifah ni. Ni dah sampai Muzdalifah, so Nabi turun daripada unta, kemudian Nabi berwuduk. Kemudian Nabi completekan wuduk tu. Fihi dalilun. Ini pun satu permasalahan fiqh. Boleh menjadi dalil kepada syar'inya. Mana sabit dari segi syarak. Kita panggil masyru'iyah. Orang buat tesis kan banyak. Masyru'iyah. Tesis zaujah saya pun guna masyru'iyah juga. Peringkat master dia. Dia kata
sabit tak sabit, syar'i tak syar'i, mukhalafah mukhalafatin ghairil muslimin. Kita bercanggah dengan orang bukan Islam. Bercanggah. Maknanya dia kumpulkan hadis-hadis yang menunjukkan orang Islam harus menyalahi orang kafir daripada sudut mana? Dari sudut pakaian ke, dari sudut akhlak, dari sudut solat. Tempat mana yang ada Rasulullah sebut mukhalafah. Dikumpulkanlah, buat satu. Perkataan masyru'iyat. Soalan masyru'iyati i'adati. Maknanya sabit dalam syarak, boleh mengulang wudu. Yang kita panggil tajdid tu kan. Tajdid wudu. Ulang wudu. Min ghairi, tanpa an yafsila, dipisahkan antara wudu tu, satu wudu, ni satu wudu, ni satu wudu. Ni mula-mula kita dah wudu dah. Kemudian kita pergi wudu sekali ya. So biasanya antara between ini kita solat lah. Kita apa tujuannya berwudu? Untuk tunaikan, sebab wudu itu wasilah untuk menunaikan ibadat. Miftah, nama lagi miftahus solah kan? Dia tu miftahus solah. So dia miftah, so dia tujuan dia ni untuk solat. So kena solat dulu, baru boleh i'adah. Kemudian fuqaha fikir lagi, tak semestinya solat je. Apa-apa sahaja amalan yang kena wudu, ambil wudu. Fikir lagi yang lain pula, tak semestinya macam tu. Asalkan ada terpisah majlis aja. Kalau tak terpisah majlis, dia jadi macam membazir lah. Dalam satu majlis tu kita panjangkan lagi kan. So kita membazir. Ada pemisahan majlis. I'adatul wudu min ghairi an yafsila bainahuma bis-salah. Ada kata tak boleh. Tapi hadis ini menunjukkan boleh. Tapi dijawab oleh Khattabi. Ini qalahul Khattabi. Tadi kita katakan, so Ibn Hajar kadang bukan idea dia pun, so dia mengumpulkan pendapat yang kata sepatutnya orang kena tahu masalah ni. So Khattabi telah menyentuh masalah ni. Ada syarah Bukhari dulu-dulu, salah seorangnya nama dia Al-Khattabi. So dia ni banyak hukum-hukum fiqh dia. Antara ciri-ciri syarah dia banyak bangkitkan isu-isu fiqh. So kata Khattabi, boleh masyru'iyah. Barulah dia komen. Kalau ada dia boleh komen sini, dia kata dia komen. Sebab rata-rata Syafi'iyah kan, rata-rata Syafi'iyah dia kata tak, kena solat dulu. Kena buat something dulu. Yang ada tajdid ni dia kena buat something. Wa fihi nazarun. Pendapat dia ni kena dipikirkan semula. Sebab lihtimali, ada kemungkinan Nabi an yakuna ahdasa. Kemungkinan Nabi berhadas. Panjang waktu tu. Tak ada pun sebut sini Nabi tak ada wuduk ke, tak ada wuduk ke. Itu ihtimal ada. Kemungkinan tu ada. Yang inilah yang menjadikan banyaknya pendapat-pendapat dalam masalah fiqh. Daripada hadis tu satu je. Yang jadi masalah-masalah furuk-furuk ni kerana masalah ni ada ihtimal. So kita yang tak tahu banyak ni, janganlah backing sangat. Ganah sangat. Sebab ihtimal tu ada. Fa'idatun. Okay, ini selingan saja. Tambahan faedah diberikan oleh Ibn Hajar di sini. Air dia kata, al-ma'u alladhi tawadda'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Air yang Rasulullah guna untuk berwuduk pada malam itu, lailata izin, adalah kana min ma'i zamzam. Sebab kan Nabi nak berwuduk tu kan pada malam tu, maknanya di Muzdalifah semai maghrib dengan semai isyak kan. So kana min ma'i zamzam. So air zamzam, ma'i zamzam. Mana dapat ni? Air zamzam. Dalam riwayat Musnad Ahmad, tapi bukan yang Musnad Ahmad. Ada tambahan hadis oleh anak dia. Sebab yang menyusung, yang salin semua tu hadis-hadis Musnad tu anak dia Abdullah. So Abdullah ni sanak dia pada ayah dia. So ayah dia. Jadi ada hadis yang lain lagi. Sanak-sanak yang lain lagi. Bukan melalui ayah dia kan.
So dia ada hadis-hadis yang tok guru dia sebut benda ni, ayah dia tak sebut. So dia tambahkan masuk. Ada lebih kurang 229 hadis ke. Dia buat tambahan pada Musnad Ahmad. Dalam tepi-tepi dia lah, kalau setengah kitab tu dia masukkan. So hadis ni dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad. Ini anak Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab dia Az-Ziyadah. Tambahan kepada Musnad. Ziyadati Musnadi. Musnad ayah dia. Tambahan kepada Musnad Imam Ahmad. So sanad pun aku semak dah, sanad dia Hasan. Good. Bisnadin Hasanin. Hadis ni riwayat Ali bin Abi Talib. Ni hadis Ali bin Abi Talib. Mana hadis ni, ada tak? Ziyadah. Ni Ustaz lebih hadis Ali bin Abi Talib, anna Rasulullah SAW da'a bisajlin min ma'i Zamzam. Kan? So Rasulullah minta air. Air yang ada dalam bekas. Bekas tu ada air itu air Zamzam. Fayustafadu minhu, boleh dia ambil faedah, pengajaran daripada ni, daripada bolehnya Rasulullah berwudu dengan air Zamzam, ar-raddu. Pengajaran dia boleh ambil sebagai penolakan terhadap orang yang menolak man mana'a, untuk menggunakan man mana isti'mala ma'i Zamzam. Melainkan dia kata untuk minum aja, li ghairi asyurbi, melainkan untuk minum je. So akan datang perbahasan yang lain tentang hadis ini dalam kitab haji nanti, insya-Allah taala. So kalau tentang air Zamzam ni, kita tengok dalam kitab fiqh, berbagai ulama. Satu, air Zamzam untuk taharah. Satu lagi, air Zamzam untuk najasah, najis, bersihkan najis. So najasah. Ni yang untuk berwuduk lah, kita panggil taharah. So jumhur kata yajuz, boleh untuk taharah. Yajuz. So jumhur ni kira Hanafi, Maliki, Syafi'i lah. Jumhur ramai. Syafi'i, Maliki dan Hanafi. So yang kedua, ni pendapat jumhur. So pendapat Hambali kan, boleh pada wuduk saja. Yajuz pada wuduk saja. Mandi tak boleh. Okey, kalau untuk basuh air kencing ke apa ke Zamzam, satu, yajuz, boleh. Yajuz pun ada yang kata yajuz, tapi yajuz tanpa karahah, tanpa makruh. Boleh je. Kan? Ini Imam Malik. Tapi kalau yajuz tapi dia khilaf aula, maknanya kalau ada pilihan tu tak payahlah. So khilaf aula, Syafi'i. Yang kedua, makruh, Hanafi, Hambali. Kemudian pilihan yang banyak-banyak tu, rajihnya yajuz lah. So saya sudahi dululah. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.